Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan latihan di dalam buku teks Matematik KSSM tingkatan 5. Kita akan membincangkan latih kendiri 6.1a muka surat 178 buku teks. Soalan ini merangkumi standard pembelajaran 6.1.1. Jadi kita lihat soalan kita yang pertama di sini. Tentukan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Kata kunci di sini adalah sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ini merupakan sudut pada sukuan pertama. Kita lihat soalan A. Soalannya adalah 97 darjah. Jadi di sini kita boleh lukis keempat-empat suku tersebut macam ini. Kemudian kita lukis sudut 97. Dan sudut 97 ini kita dapati bahawa dia melangkaui masuk ke sukuan yang kedua. Jadi kita dapat satu segitiga di sini. Jadi sudutnya adalah berada di sini. Untuk mendapatkan sudut ini kita akan ambil 180 tolak dengan 97 darjah. Jadi sudut sepadan yang kita dapat di sini adalah 83 darjah. Kemudian kita tengok pula soalan B, 189 darjah. Kemudian kita lukis sudutnya. Dan sudut ini berada pada sukuan ketiga kerana dia lebih daripada 180 sini. Jadi segitiganya berada di sini. Dan sudut sepadannya adalah berada di sini. Untuk mendapatkan sudut ini kita ambil 189 tolak dengan 180. Dan kita akan dapat sudutnya adalah 9 darjah. Kemudian terlihat pula soalan C, sudut 278. Jadi kita lukis. Sudut ini berada pada sukuan ke-4. Kerana dia lebih daripada 270. Dia berada di sini. Sudut ini di sini. Ini sudut sepadannya berada di dalam ni. Ini segitiga yang terbentuk. Untuk mendapatkan sudut sepadan, kita ambil 360 tolak 278. Dan kita akan dapat sudutnya adalah 82 darjah. Kemudian terlihat soalan C. Kemudian terlihat soalan D. Sudutnya 164.2 darjah. Dan terlukis. Sudut ini berada pada sukuan ke-2. Dia kurang daripada 180. Di sini. Dan sudut sepadannya berada di dalam segitiga ini. Untuk mendapatkan sudut itu, kita ambil 180 tolak 164.2. Dan kita dapat jawapannya adalah 15.8 darjah. Kita tengok pula soalan E, 253.6 darjah. Okay, sudut ini berada pada sukuan ke berapa? Kalau kita lihat, dia kurang daripada 270 dan lebih daripada 180. Maka dia berada pada sukuan ke-3 macam ni. Ini sudut dia 253 sini. Kemudian sudut sepadannya berada di sini. Jadi kita akan ambil 253.6. Kita tolak dengan 180. Kita dapat 73.6 darjah. Kemudian kita tengok pula soalan F, 305.7 darjah. Okay, kali ini sudut ini berada pada sukuan ke-4, lebih pada 100, lebih pada 270. Di sini sudutnya. Kemudian sudut sepadannya adalah di dalam segitiga ni. Jadi kita akan ambil 360 tolak 305.7 darjah. Dan kita akan dapat 54.3 darjah. Kemudian kita pergi lagi. Kita tengok soalan G. 128 darjah 53 minit. Okay. Kat sini dia ada unit minit. Dan terlukis. Dan sudut ini berada pada sukuan kedua di sini.
Dan sudut sepadannya berada di sini, di dalam segitiga. Kemudian untuk dapatkan sudut sepadan, kita ambil 180 tolak dengan 128 darjah 53 minit. Jadi untuk tekan minit, kita akan tekan 128. Kemudian kita tekan darjah pada kalkulator. Kemudian kita tekan 53 dan sekali lagi kita tekan darjah. Kemudian jawapan di sini kita akan dapat 51 darjah 7 minit. Dan last sekali adalah soalan H. 215 darjah 42 minit. Dan kita dapati sudut ini berada pada sukuan ketiga. Dia lebih 180 tetapi kurang daripada 270. Ini sudut dia. Kemudian segitiganya berada di sini. Kita ambil sudut sepadannya adalah dalam ni. Jadi kita ambil 215 darjah 42 minit. Kemudian kita tolak dengan 180. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 35 darjah 42 minit. Okey, kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang bernombor 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okay, soalan A. Sin 101 darjah. Kalau kita lihat di sini, kita lukis juga sama seperti soalan nombor 1 tadi. Sudut ini berada pada sukuan kedua, iaitu 101. Dia lebih pada 90 dan kurang daripada 180. Kemudian kita lihat dia menggunakan sin. Jadi kita tahu bahawa kalau kita lihat pada pembahagian sukuan pertama ni adalah untuk semua, A sini all. Kemudian untuk sukuan kedua adalah untuk dikhaskan untuk sin. Kemudian sukuan yang ketiga adalah untuk tan. Dan sukuan keempat untuk cos. Di sini kita lihat 101 ni berada pada sukuan kedua. Dan dia menggunakan sin. Jadi jawapan kita akan jadi positif. Okey. Untuk dapatkan sudut rujukan sepadan sama seperti soalan nombor 1 tadi. Jadi kita ambil 180 tolak 101 darjah. Dan kita akan dapat sin 79 darjah. Okay. Jadi sin 101 ini bersamaan dengan sin 79 darjah. Kalau untuk lebih pembuktian, boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan yang sama. Teruskan lagi dengan melihat soalan B. Cos 194 darjah. Dan sudut ini berada pada sukuan ketiga. Kerana lebih daripada 180. Jadi sudut sepadannya berada di sini. Kemudian dia menggunakan cos. Sukuan ketiga ni adalah kawasan tan. Jadi cos ini kita akan dapat negatif. Jadi kita dapatkan sudut sepadannya dulu. 194 tolak dengan 180. Kita dapat 14. Jadi cos 194 bersamaan dengan negatif cos 14 darjah. Seterusnya terlihat soalan C. Kali ini tan 246 darjah. Dan kita lukis 246 berada pada sukuan ketiga. Dia kurang daripada 270 darjah. Dan ini adalah sudut rujukan sepadan dia. Kemudian dia menggunakan tan. Dan berada pada sukuan ketiga. Dan sukuan ketiga ini adalah kawasan tan. Maka tan di sini akan dapat positif. Jadi kita dapatkan sudut sepadannya 246 tolak 180. Dan kita akan dapat 66. Maka jawapan kita adalah tan 66 darjah. Seterusnya terlihat soalan D. Tan 294.5 darjah. Dan sudut ini berada pada sukuan ke-4. Sebab dia lebih daripada 270 sini. Kemudian ini adalah sudut sepadan. Kita dapatkan sudut sepadan dulu. 360 tolak 294.5 darjah.
Dan kita akan dapat 65.5 darjah. Kemudian dia berada pada sukuan keempat. Sukuan keempat ni adalah kawasan cos. Jadi tan akan jadi negatif. Negatif tan 65.5 darjah. Kemudian seterusnya terlihat soalan E. Sin 339.8 darjah. Dan sudut ini berada pada sukuan keempat. Sini. Dan ini adalah sudut sepadan ya. Kita dapatkan sudut sepadan 360 tolak 339.8. Kita akan dapat 20.2. Sukuan keempat ni adalah kawasan cos. Jadi sin akan jadi negatif. Negatif sin 20.2 darjah. Kita teruskan lagi dengan soalan F. Cos 112.3 darjah. Dan sudut ini berada pada sukuan ke-2. Dia lebih pada 90 dan kurang 180. Dan ini adalah sudut rujukan sepadan. Jadi kita ambil 180 tolak dengan 112.3. Dan kita akan dapat 67.7 darjah. Kemudian dia berada pada sukuan kedua. Sukuan kedua adalah kawasan sin. Jadi cos akan jadi negatif. Negatif cos 67.7 darjah. Kemudian terlihat pula soalan G. Soalan G adalah cos 287 darjah 45 minit. Okey, kali ini ada darjah dan juga minit. Kemudian sukuannya berada pada sukuan keempat sebab lebih pada 270. Okey, sini. Ini adalah sudut sepadan. Jadi 360 darjah tolak dengan 287 darjah 45 minit. Jadi untuk tekan minit tu, sekali lagi cikgu beritahu, kita akan tekan 287, kemudian kita tekan simbol darjah, kemudian kita tekan 45, kita tekan sekali lagi simbol darjah. Dan kita akan dapat 72 darjah 15 minit. Kemudian sudut ini berada pada sukuan keempat. Dan kawasan sukuan keempat ini adalah kawasan cos. Jadi cos akan dapat nilai positif, iaitu sama dengan cos 72 darjah 15 minit. Seterusnya terlihat soalan H. Tan 96 darjah 31 minit. Dan sudut ini berada pada sukuan kedua. Rujukan sepadan berada di sini. Kita ambil 180 tolak 96 darjah 31 minit. Dan kita akan dapat 83 darjah 29 minit. Kemudian sudut ini berada pada sukuan kedua dan soalan adalah tan, maka akan jadi negatif. Negatif tan 83 darjah 29 minit. Kemudian seterusnya adalah soalan yang terakhir, adalah soalan I. Sin 203 darjah 26 minit. Terlihat sudut ini berada pada sukuan ke-3 kerana lebih pada 180 darjah. Okey, di sini. Dan ini adalah sudut sepadan dia. Jadi nak dapatkan sudut tu, kita ambil 203 darjah 26 minit tolak dengan 180. Dan kita akan dapat 23 darjah 26 minit. Jadi sudut ini berada pada sukuan ketiga, iaitu kawasan tan. Jadi sin akan jadi negatif. Negatif sin 23 darjah 26 minit. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 3. Raja di sebelah menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin, cos dan tan. Jadi kita lihat di sini pada bulatan unit ini kita ada sudut theta. Dan sudut ini berada pada sukuan keempat.
Jadi kita perlu dapatkan sudut sepadan. Jadi sudut sepadannya berada di sini. Dan ini adalah segitiga dia. Jadi di sini kita perlu tahu sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan sisi hipotenus. Okay. Kita ada pelbagai cara untuk nak ingat sin konstan ni. Salah satunya di sini, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. S ni adalah sin. T ni adalah tentang. Dan H ni adalah hypotenuse. Jadi sin adalah tentang per hypotenuse. Kalau cos, kalau saya handsome. S ni adalah sebelah. Itu sisi bersebelahan. Dan H tu adalah hypotenuse. Kemudian tentu tak single. T ni adalah tan. Tan sama dengan T. T ni adalah tentang. Sisi yang bertentang. Dan S ni adalah sisi sebelah. Jadi, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Soalan pertama kita adalah sin theta. Sin adalah tentang per hypotenuse. Kalau kita lihat di sini, sudut kita di sini, sisi bertentang. Sisi bertentang adalah sisi ni. Sisi ni adalah nilai Y. Paksi Y. Jadi di sini kita ada koordinat. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi sin adalah tentang per hypotenuse. Tentang kita adalah negatif 0.8290. Kemudian per dengan hypotenuse. Hypotenuse kita di sini berapa? Sebabkan ini adalah bulatan unit, maka jejari bulatan ini bernilai 1. Jadi hypotenuse ini merupakan jejari kepada bulatan. Jadi kita akan bahagi dengan 1. Jadi negatif 0.8290 bahagi dengan 1, kita akan dapat baliklah. Jawapan dia adalah sama. Jadi sin theta sama dengan negatif 0.8290. Kemudian kita dapatkan cos. Cos theta. Cos adalah kalau saya handsome. Itu sebelah per hypotenuse. Di sini, kita lihat, ni sudut kita. Sisi bersebelahan di sini. Dia berada pada paksi X. Jadi dia adalah nilai X. Nilai X kita ada di sini. Jadi kita terus ambil nilai X. 0.5592. Kemudian kita per dengan hypotenuse. Hypotenuse kita 1. Jadi jawapan kita dapat sama juga. Kita bagi dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah tan. Tan theta. Tan tentu tak single. Iaitu tentang per sebelah. Kita lihat di sini, tentang kita adalah Y. Dan sebelah kita adalah X. Jadi kita akan ambil Y bahagi dengan X. Iaitu negatif 0.8290 bahagi dengan 0.5592. Di sini kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan kita negatif 1.4825. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih, selamat belajar.